Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Kita bertemu dalam pertemuan program Hamba Ilahi, siri dalam program Sejarah Mekah, minta maaf, siri yang ke-9 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada semua sahabat-sahabat yang berada di sini, Galik Sprit, Ummi Zayahadi, Hardi Sohaimi, Roslina Saharuddin, Aminah Hitam, Ninda Anis, kemudian Fozibah Manaf, Zakia Muhammad Ni, Laila Umar, Kamiza Muhammad Amil dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan, Samzia SBT, kemudian Merwani Ahmad, Ruzia Ma'aruf, Ramlah Sulung, Abdullah Kamaruz Zaman dan juga sahabat-sahabat yang lain. Pada petang ini kita nak sambung pertemuan sejarah Mekah kita, mengingatkan kita akan sempena pada musim haji, musim yang sepatutnya manusia daripada seluruh pelosok dunia dan bumi datang menziarahi Baitullah pada bulan-bulan haji ini. Namun kita tidak dapat melakukannya pada saat wabak yang sedang melanda ini. Moga Allah Subhanahu wa taala angkat dengan segera. Moga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sesiapa yang diuji, yang sakit daripada wabak ini dan juga yang menghadapi kesulitan, kesukaran yang diuji ketika mana wabak ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bermula lebih lanjut, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan tag rakan-rakan yang lain kepada yang belum dan juga kepada yang baru join. Ahlan-ahlan Rosna Sharif, Aisyah Uthman, Bunga Lawang, Tumirah Damiri, Salabiyah Sa'ad, Zahra Alias, M. Nasir Harun, Sharifah Afidah dan juga Anna Sukaimi serta sahabat-sahabat yang lain. Lalu semalam, apa yang kita kongsikan? Siapa ingat kita cerita tentang apa semalam? Ataupun dah mula lupa? Kalau yang tak sempat join tak mengapa. Tapi yang join, semalam kita cerita tentang apa? Siapa yang masih ingat? Semalam kita bercerita dan berkongsi tentang apa? Adakah sahabat-sahabat boleh bantu di ruang komen? Semalam kita cerita tentang, saya masih lagi menanti seorang ataupun seorang dua yang memberi jawapan. Ahlan-ahlan, suara kristal clear, terima kasih daripada Bahangi. Okey, semalam kita cerita tentang empat penjuru Kaabah, betul. Kita cerita juga tentang Hajarul Aswad, batu hitam, betul. Dan apa lagi yang kita cerita? Multazam, terima kasih. Apa lagi kita cerita? Siapakah orang yang mula-mula meletakkan lingkaran perak dekat Hajarul Aswad? Siapa ingat? Siapakah orang yang mula-mula meletakkan lingkaran perak pada Hajarul Aswad? Itulah dia, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ahlan-ahlan. Lalu betul kita cerita tentang Multazam, Hajarul Aswad, kelebihan Hajarul Aswad. Terima kasih Kak Kamiza jawab Abdullah bin Zubair dan juga yang lain.
Hari ni kita nak cerita tentang apa? Hari ni kita nak cerita tentang Hijr Ismail. Apakah itu Hijr Ismail? Ataupun dikenali sebagai Al-Hatim. Yang apakah dia Hijr Ismail? Ejaannya Haji Mura Hijr Ismail. Ataupun dikenali juga sebagai Al-Hatim. Maka apakah definisi Hijr Ismail? Apakah definisi Al-Hatim? Maka disebutkan di sini, Hijr Ismail merupakan bangunan terbuka yang membentuk daripada setengah lingkaran. Maksudnya kalaulah satu bulatan, setengah tu berbentuk seperti U, maka dan ianya terbuka. Ada sebahagian dinding tetapi tidak mempunyai atap. Maka dikenali sebagai Hijr Ismail ataupun Al-Hatim. Maka di sini disebut saat renovasi pada zaman Quraisy, bila kita sebut pembesaran ataupun binaan Kaabah pada zaman Quraisy merujuk kepada pada usia Nabi SAW 35 tahun. Maka separuh lingkarannya terpotong sehingga dalam bahasa Arab dinamakan hatim, yang maksudnya adalah terpotong. Di situlah Nabi Ibrahim telah menjadikan kawasan itu sebagai rumah kecil yang diperbuat daripada batang-batang pepohon yang berdahan lebat yang dijadikan untuk Ismail dan ibunya tinggal. Lalu dikenali sebagai Hijr Ismail. Sebahagian ulama sirah menyebut kerana kawasan itu dahulunya adalah tempat tinggal Nabi Allah Ismail dan Hajar ketika mana Nabi Allah Ibrahim tinggalkan mereka. Cumanya pada waktu itu ditutupi dengan dahan-dahan yang mempunyai daun yang lebat supaya tidak kelihatan daripada dalam. Sebab itulah dikenali sebagai Hijr Ismail. Dikenali sebagai Hijr Ismail. Okey, ini menunjukkan bahawa Hijr Ismail bukan merupakan sebahagian daripada Kaabah. Namun, bahagian Kaabah yang terpotong dan yang dimasukkan oleh Quraisy ketika mana merenovasi Kaabah tidak diragukan lagi adalah sebahagian daripada Kaabah. Lebih kurang 3 meter. Apa maksud dia? Maksudnya, Kaabah kita telah belajar pada zaman Quraisy kerana mereka tak cukup duit. Mereka kecilkan sedikit binaan Kaabah. Daripada sudut panjangnya itu di arah Hatim ataupun Hijr Ismail, sepatutnya itu dalam kawasan Kaabah. Tetapi kerana mereka tak cukup duit yang halal, mereka kecilkan sedikit binaan Kaabah. Sebab itu kata penulis buku, ada lebih kurang 3 meter daripada kawasan Hatim ataupun Hijr Ismail. Sebenarnya kalau kita berdiri di situ, seolah-olah kita berdiri di dalam Kaabah. Jom kita lihat gambar. Kalaulah ada gambar sebentar. Kita lihat gambar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ini dia beberapa gambar tentang beberapa gambar tentang Al-Hatim. Okey. Ini dia gambar Hatim daripada atas ataupun Hijr Ismail. Kita boleh nampak binaan dia bagaimana. Lalu ini dahulunya adalah kawasan tempat tinggal Nabi Allah Ismail dan ibunya Hajar. Okey. Kemudian kita tengok gambar yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia. Dahulu bagaimana ada salah seorang pekerja yang terbaik yang pada waktu itu diberikan peluang untuk minta apakah yang dia hajat. Padahal dia adalah pekerja biasa. Maka pada waktu itu yang dia minta adalah untuk solat dekat Hijr Ismail. Sebab bukan senang nak solat di sini. Sebenarnya boleh. Kalaulah benar-benar kemahuan kita nak dan kita tak putus asa mencuba, sebenarnya boleh. Maka dia solat dalam keadaan tidak ada orang yang pada waktu itu bersama dengan dia. Cumanya kita nak terangkan apakah bahagian Hijr Ismail ataupun Hatim yang termasuk daripada dalam Kaabah. Jom kita lihat. Ini dia jarak yang lebih kurang begini. Lalu lebih kurang 3 meter, yang mana kalaulah kita berdiri di situ,
hakikatnya itu adalah sebahagian daripada Baitullah Kaabah. Kenapa? Sebab kita telah kongsikan bahawa orang Quraisy ketika mana mereka bina semula Kaabah yang telah usang, yang pada waktu itu telah dimamah zaman, berlalunya waktu yang lama, maka perlukan kepada binaan yang baru. Namun mereka tidak mempunyai duit yang mencukupi, duit yang halal. Mereka ada duit, tetapi ada daripada duit itu daripada sumber-sumber seperti riba ataupun seperti perjudian mereka, maka mereka tak nak guna untuk Baitullah, maka mereka hanya nak guna duit yang halal. Maka ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka kecilkan sedikit binaan Kaabah. Mereka kecilkan sedikit binaan Kaabah. Ketika mana mereka kecilkan, mana handphone tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu mereka kecilkan sedikit binaan Kaabah. Ketika mana mereka kecilkan binaan Kaabah, maka pada waktu itu bahagian yang warna merah itu, kalaulah kita dapat berdiri, maka pada waktu itu kita sedang berdiri dalam Kaabah. Minta handphone lagi satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana handphone lagi satu untuk lihat komen? Pergi mana ni? Kenapa duduk dalam? Okey, minta maaf. Ada yang kata tahun 80-an boleh solat. Tahun 80-an tak ramai orang, betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu ini dia, adakah sahabat-sahabat jelas? Mohon komen jelas. Kalaulah jelas. Okey. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, ahlan-ahlan kepada semua. Okey, alhamdulillah suami dapat masuk dan solat dalam ni dulu. Okey. Lalu sebab itu yang kita nak ambil maklum adalah kawasan lebih kurang 3 meter yang berhampiran dengan dinding Kaabah pada kawasan itu. Maka kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata penulis buku, lebih kurang 3 meter yang mana tidak diragukan lagi merupakan sebahagian daripada Kaabah itu sendiri, dengan lebih kurang kira-kiranya adalah perkiraannya adalah 3 meter. Lalu kenapa dipanggil Hijri Ismail? Kita telah sebut kerana ianya adalah tempat tinggal Nabi Ismail ketika mana Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan isterinya Hajar, maka tempat itu ditutup dengan dahan-dahan yang berdaun supaya pada waktu itu tempat ini dikira sebagai tempat tinggal untuk Nabi Allah Ismail. Sebab itu dipanggil Hijri Ismail. Dikenali sebagai Hatim kerana ianya adalah seperti bulatan yang terpotong. Dan orang Arab memanggil bulatan yang terpotong ataupun lingkaran yang terpotong sebagai Hatim. Kenapa dipanggil Hatim? Ada sebabnya. Kenapa dipanggil Hijri Ismail? Ada sebabnya. Namun poin pentingnya adalah kerana ianya adalah sebahagian daripada Kaabah, bukan semua. Kadang-kala ada orang yang mana pada waktu itu dia solat dekat bahagian hujung tu, maka dia tak dapat kelebihan solat dalam Kaabah. Tapi sebenarnya yang solat dalam Kaabah adalah lebih kurang 3 meter daripada jarak dinding Kaabah. Apakah dalilnya? Dalilnya adalah dibawakan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dalam pada riwayat yang ke-1584. Dalam riwayat Bukhari, riwayat yang ke-1584, bahawa Aisyah pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Hijri Ismail, apakah ianya sebahagian daripada rumah ataupun Baitullah Kaabah ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab betul. Lalu Aisyah bertanya lagi, mengapa orang Quraisy tidak memasukkan saki-baki yang sedikit itu ke dalam Kaabah? Maka Nabi SAW menjawab, disebabkan kaummu kekurangan dana. Jadi mereka tak cukup duit yang elok. Maka pada waktu itu, mereka tidak masukkan bahagian yang lebih kurang 3 meter itu dalam Kaabah. Dan sebab itu pada zaman Abdullah bin Zubair, dia cuba untuk masukkan bahagian itu dalam Kaabah.
Namun ketika mana beliau dibunuh dan kalah dalam peperangan melawan Abdul Malik bin Marwan dan Hajjaj bin Yusuf, maka Hajjaj bin Yusuf bina balik seperti mana binaan orang Quraisy. Maka inilah Al-Hatim dan juga Hijri Ismail. Okey. Lalu disebutkan di sini. Lalu daripada sini dapat disimpulkan bahawa hanya sebahagian daripada Hijri Ismail merupakan sebahagian daripada Kaabah, iaitu hanya 3 meter. Bukan keseluruhan Hijri Ismail tadi adalah Kaabah. Bukan keseluruhan. Lalu yang kita nak cuba dapatkan jika mampu, jika pada waktu itu diberi peluang, adalah solat pada bahagian dalam Kaabah itu, iaitu lebih kurang 3 meter daripada dinding Kaabah. Itu yang mana kita cuba untuk dapatkan. Sedangkan selainnya bukanlah sebahagian daripada Kaabah. Lalu sebab itu kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah faham bahawa Hijri Ismail ini, yang laluan itu yang kita nampak pintu keluar masuk, ianya adalah sebahagian daripada Kaabah. Sebab itu kita tak boleh waktu tawaf kita masuk kat situ. Tak boleh. Kenapa? Seperti mana tidak safnya tawaf kecuali mengelilingi Kaabah, tak saf tawaf melalui dalam Kaabah. Maka begitulah juga kalaulah ada orang masuk dalam laluan tengah-tengah di antara Kaabah dan Hijri Ismail itu, kalaulah dia masuk di situ, maka pusingan tawaf itu tak sah. Kenapa? Sebab dia bukan mengelilingi Kaabah, dia telah masuk ke dalam Kaabah. Lalu sebab itu kena ambil berat. Seperti mana kita faham tak boleh tawaf dalam Kaabah, kena tawaf mengelilingi Kaabah. Maka begitulah juga tak boleh masuk dalam ni ketika mana sedang tawaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu sebab itu disebutkan di sini. Lalu barang siapa yang mana dia tak dapat solat dalam Kaabah, dan kita bukan senang nak solat dalam Kaabah, sebab kita ni bukanlah contohnya presiden ataupun raja ataupun perdana menteri ataupun tetamu-tetamu kehormat negara yang boleh solat dalam Kaabah. Kita tak susah nak dapat solat dalam Kaabah kecuali jika diizinkan oleh Allah. Maka sebab itu kata penulis, kalaulah kita tak dapat solat dalam Kaabah dan teringin untuk solat dalam Kaabah, maka pada waktu itu solatlah di bahagian yang terdapat di Hijri Ismail dengan jarak 3 meter daripada dinding Kaabah. Sesungguhnya orang yang solat di situ adalah seperti dia telah solat di dalam Kaabah. Lalu penulis membawakan sepotong riwayat yang ada dalam Jami' Tirmizi. Apakah riwayat yang ada dalam Jami' Tirmizi? Diriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahawa beliau pernah berkata, aku ingin sekali nak masuk ke dalam Kaabah, nak solat dalam Kaabah. Maka pada waktu itu beliau maklumkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menarik tanganku dan membawa aku ke dalam Hijri Ismail dekat kawasan yang berhampiran dengan dinding Kaabah tadi. Lalu Nabi bersabda, solatlah di sini jika engkau ingin masuk ke Kaabah, kerana ianya merupakan sebahagian daripada rumah suci ini. Hadis riwayat Tirmizi, riwayat yang ke-876. Lalu kita nampak bagaimana baginda Nabi SAW layan kehendak isterinya. Lalu isterinya pada waktu itu maklumkan Nabi kepada baginda yang mana dia teringin nak solat dalam Kaabah. Maka Nabi SAW pada waktu itu tarik tangan dia, bawa dia, pimpin dia kepada Hijri Ismail. Nabi kata solat kat sini, kerana orang yang solat kat sini seolah-olah dia solat di dalam Baitullah dan dia solat di dalam Kaabah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Okey, maka kita dah tahu dah bahagian mana nak solat. Saya lupa yang mana gambar ni. Lalu adakah sahabat-sahabat nampak gambar tu yang warna merah tu? Itu yang kita nak cuba solat di sini. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu disebutkan di sini bahawa kawasan itu adalah kawasan dalam Kaabah. Cumanya dekat kawasan Hatim itu, dekat manakah kawasan mustajab doa?
Maka disebutkan di sini, para ulama menambahkan bahawa doa di Hijri Ismail yang mustajab adalah di bawah talang air ataupun dipanggil mizab, tempat turun air hujan. Maka dekat bawah itu, kalaulah kita dapat, maka itu adalah tempat yang mustajab. Lalu kalaulah kita dapat di bawah talang air, apakah talang air? Kejap kita cuba cari gambar talang air. Aminah tahu tak talang air apa? Talang air. Dipanggil talang air. Kejap kita cari gambar. Ini dia talang air. Ini dia talang air. Lalu kalaulah nak dapatkan doa mustajab antara tempat-tempat, kita dah belajar tempat mustajab doa adalah multazam. Kita dah belajar bahawa dipanggil pancuran emas. Talang air pula. Pancuran emas. Mizab. Minta maaf. Dah ngantuk-ngantuk ni. So malam tadi saya tak boleh tidur. Hari ni pun daripada pagi tadi tak tidur sebab ada beberapa urusan. Lalu dia menjadi tersasul banyak. Tersasul banyak. Lalu mizab, mim ya zai alif ba, ataupun dikenali sebagai pancuran emas. Maka dalam catatan buku ini disebut bahawa ianya adalah tempat doa mustajab, di bawah pancuran emas tu, di bawah pancuran emas. Dan gambar ni kita nampak bagaimana ketika mana hujan. Bagaimanakah bentuk pancuran emas ini? Ini di antara gambar dia, pancuran emas bila tak ada air hujan. Kenapa ada benda tajam-tajam ke atas tu? Kenapa? Supaya burung tak bertinggik di situ. Lalu ada benda tajam-tajam di situ. Maka supaya burung tak tinggik. Kita nampak tulisan depannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di situ ada tulis Allah. Kemudian ada pancuran emas yang mana telah dicabut dan diletakkan di muzium. Maka ini dia pancuran emas. Dan tulisan kat tepi itu adalah menunjukkan yang pancuran emas ini diperbuat oleh khalifah mana. Lalu dicatatkan di situ bahawa pancuran emas ini adalah ditulis oleh siapa. Lalu ini adalah antara gambar pancuran emas. Curang emas dipanggil apa? Pancuran emas, talang air dipanggil apa? Ada yang kata curang. Okey. Curang emas. Air itu daripada mana? Siapa nak jawab? Ada yang tanya air itu daripada mana? Air itu daripada hujan. Kan kalau hujan, maka pada waktu itu air terkumpul di atas atap Kaabah. Maka air keluar daripada situ. Air keluar daripada situ. Air itu daripada air hujan. Bukan air Zam-Zam. Lalu air itu daripada air hujan. Bila hujan turun. Bila hujan turun. Okey. Lalu itu gambar tadi, gambar masa tengah hujan. Sebab kadang-kala bila hujan lebat di Kaabah dan sebagainya. Okey. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu kita mula masuk tentang mizab. Lalu apa tadi? Dipanggil apa? Pancuran emas, betul? Ataupun dipanggil apa? Apa dia punya perkataan betulnya? Apa perkataan betul mizab? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia dipanggil? Apa bahasa betulnya bahasa Melayu? Ada tak cikgu bahasa Melayu di sini? Dipanggil apa? Talang air ke? Ataupun kalau emas dipanggil emas? Ataupun pancuran? Ataupun apa? Saya rasa pancuran emas. Saya pun tak pasti. Okey. Cumanya buku ini dalam bahasa Indonesia. Maka diletakkan di sini sebagai talang air. Dalam bahasa Arab disebut mizab. Okey, siapakah orang yang mula-mula meletakkan tempat air ni kat sini? Siapa yang mula-mula letak? Maka daripada sudut sirah, okey, dipanggil pancuran emas ataupun takung air, mizab, pancuran emas. Okey, pancuran emas. Saya panggil mizab je lah bahasa Arab. Mizab, nak keluarkan diri daripada perbezaan pendapat. Apapun sebenarnya sahabat-sahabat faham apa yang dimaksudkan. Okey. Lalu siapakah yang mula-mula bina ni?
Sebab zaman Nabi Ibrahim Kaabah tak ada atap. Kita dah sebut dah, zaman Nabi Ibrahim kita dah belajar Kaabah tidak ada atap. Dan yang mula-mula membina atap adalah Quraisy. Bila ada atap, maka pada waktu itu air bertakung. Maka sebab itulah yang mula-mula meletakkan mizab ini adalah orang Quraisy. Sebab itu disebutkan di sini, kaum Quraisy lah pada usia Nabi 35 tahun yang mula-mula pada waktu itu membina akan mizab. Mereka yang mula-mula buat. Kenapa? Sebab sebelum Quraisy, zaman itu Kaabah tidak ada atap. Daripada zaman Nabi Ibrahim tak ada atap. Tak ada atap pada Kaabah. Orang Quraisy mula bina atap. Bila dah bina atap, mereka buat mizab. Sehinggalah pada zaman Raja Fahad, dia jadikan atap itu lagi tebal sebagai 2 lapis dan sebagainya. Sebab itu disebutkan di sini menurut sebahagian para ulama bahawa doa di bawah mizab ini merupakan doa yang mustajab. Antara mizab yang mana dibuat adalah pada zaman bila mizab ini ataupun pancuran emas ini telah diperbaharui kembali pada tahun 1417 Hijrah berdasarkan ukuran asalnya sebagaimana yang telah dihadiahkan oleh Sultan Abdul Majid Khan daripada Kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1273 Hijrah. Maka last kali diperbaharui pada tahun 1417 Hijrah. Sebelum itu diperbaharui pada tahun 1237 Hijrah. Lalu pada tahun 1417 Hijrah, pancuran emas tadi, apakah tulisan yang ada padanya? Maka antara tulisan yang ada di depannya kita nampak ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini kita nampak. Nampak kita tulis di situ depannya Bismillahirrahmanirrahim dan juga lafaz Allah di situ. Maka ini adalah tulisan yang ada padanya. Kemudian tulisan yang dekat tepi dia. Tulisan yang dekat tepi dia. Okey. Tulisan yang dekat tepi dia yang ada sekarang di pancuran emas telah ditulis oleh siapa? Telah ditulis di situ Jaddada hadza al-mizab khadim al-haramain al-syarifain al-malik Fahad bin Abdul Aziz Ali Saud. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah jaddada, telah memperbaharui hadzal mizab, pancuran emas ini ataupun pancuran ini, khadam Al-Haramain, 2 tanah suci, Asy-Syarifain yang mulia, Al-Malik Raja Fahad bin Abdul Aziz Ali Saud, Maliku Raja, Al-Mamlakah Kerajaan, Al-Arabiyah As-Saudiyah. Maka itu tulisan yang ditulis di situ bahawa beliau telah membaharui pancuran ini, iaitu Raja Fahad bin Abdul Aziz pada tahun 1417 Hijrah. Selepas kali terakhir diperbaharui sebelum itu pada tahun 1237 Hijrah. Okey. Lalu ketika mana pada zaman Raja Fahad pada tahun 1417, sekarang ini 1442, pada waktu itu pancuran itu diperbuat daripada emas, disalut dengan emas. Maka sebab itulah dipanggil sebagai mizab. Dipanggil sebagai mizab, sebagai pancuran emas, sebab Raja Fahad dia mula salutkan dengan emas. Dan kita tahu bahawa bukan itu sahaja yang disalut dengan emas. Kita pernah kongsikan pada beberapa siri yang lalu bagaimana pada zaman Raja Fahad juga beliaulah orang yang menukar pintu Kaabah daripada binaan sebelumnya kepada 100% emas yang berjumlah lebih kurang beratnya 280 kilogram emas. Lalu ada bahagian lain juga yang beliau tukar kepada emas. Antaranya pada waktu itu adalah mizab ataupun pancuran, sehingga pada zaman kita dikenali sebagai pancuran emas. Lalu apa yang tertulis di situ? Jaddada hadzal mizab al-malik
Fahad bin Abdul Aziz Ali Saud. Ali Saud maksudnya keluarga Saud. Maliku Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Maka ini yang tertulis di situ. Okey, secara detailnya dicatat di sini berapakah panjang mizab itu ataupun pancuran itu. Maka panjang keseluruhannya adalah 2.53 meter. 2.53 meter keseluruhan panjang. Yang tertanam di dalam Kaabah sebahagian, sebab sebahagiannya termasuk dalam Kaabah, lebih kurang 58 cm. Okey, dan kemudian di situ ianya diletakkan dengan paku-paku kecil supaya burung tak bertinggik di situ. Maka ini adalah mizab yang mana di bawahnya adalah, maksudnya kalaulah kita nak berdoa mustajab, doa di bawah pancuran emas tadi, maka ianya adalah tempat yang mustajab. Seterusnya yang kita nak kongsikan apa? Lalu kita sambung esok insya-Allah. Alhamdulillah kita dah selesai dah sesi kita pada petang ini. Moga-moga bukan panjang Hijri Ismail, panjang 2.53 meter tadi adalah mizab. Panjang mizab itu, pancuran emas itu adalah 2.53 meter panjang mizab. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang baru join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Telegram channel Kuliah Umar Aziz, jemput join. Sebab nanti daripada salah satu hari nanti kita punya perkongsian akan bermula banyak di Telegram. Sebab saya suka sangat Telegram. Sebab Telegram dia boleh pakai voice chat. Dia pakai voice chat. Lalu dalam keadaan saya tengah bawa kereta, saya boleh buat sharing. Adapun kalau Facebook ni, dia mesti pada waktu itu internet dia kuat, dia mesti pada waktu itu ada stand, mesti pakai mic, mesti pada waktu itu macam-macam. Tapi kalaulah contohnya Telegram, maka hanya dengan bercakap pada waktu itu boleh berkongsi ilmu. Lalu sebab itu, harap sahabat-sahabat join Telegram. InsyaAllah tak lama lagi, dalam masa yang terdekat, seminggu dua, kita akan buat sharing hanya dekat Telegram. Sebab saya suka sangat Telegram. Senang. Dia pakai internet tak banyak. Dalam keadaan duduk, baring, berjalan, bawa kereta, boleh kongsi ilmu. Maka insya-Allah nanti pada satu-satu masa kita hanya akan buat satu program yang mana khusus dekat Telegram, tak ada dekat Facebook. Lalu sebab itu jemput sahabat-sahabat yang belum untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz insya-Allah. Lalu kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Jika ada sahabat yang ingin untuk membuat ibadah korban di Mekah, boleh sahaja tekan link di ruang komen untuk maklumat lanjut insya-Allah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi.